makan, diharamkan kepada mereka. Kita makanlah sekuatnya. Yang penting memang kolesterol dia banyak. Tapi begitu maknanya halal bagi kita, tak dihalang oleh Islam. Tapi umat dahulu haram makan syu'umahuma, maknanya mengenai lemak-lemak daripada binatang-binatang yang boleh disembelih pada zaman tersebut. Ini benda-benda. Begitu juga setiap binatang yang mempunyai kuku, diharamkan mereka untuk memakan. Itu di antara yang diharamkan untuk binatang kah, burung kah, contoh unta kah contohnya, atau lembu kah contohnya, atau itik dan sebagainya, tak dibolehkan kepada umat sebelumnya. Kita alhamdulillah itik makan dan sebagainya. Itu di antara kemudahan diberi kita. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini aku halalkan kepada kamu semua jenis yang baik itu, yang tidak digariskan oleh Allah, tidak disenaraikan oleh Nabi sebagai benda yang jijik, benda yang haram, maka halal kita memakannya. Yang ke-11, haram harta rampasan perang kepada umat dahulu. Jadi kalau perang zaman Nabi Musa, zaman Nabi Allah Isa, perang zaman Nabi Syuaib, perang zaman Nabi yang sebelumnya Nabi Ibrahim dan sebagainya, semua harta rampasan perang akan dikumpulkan di tanah lapang dan akan dibakar. Api turun dari atas, dari langit Allah turunkan api untuk sambar semua harta rampasan perang, emas ke apa jenis lah, kekayaan dunia ini semuanya akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi umat Muhammad halal memakan harta rampasan perang. Uhillat lana al-ghanaim, dihalalkan bagi kami adalah harta rampasan perang. Dan ada pembagian peruntukan khusus, sehingga ada orang kaya dengan harta rampasan perang di zaman Rasulullah SAW. Contoh Abu Sufyan, bila selepas peperangan Al-Hunain, peperangan Hunain, balik Nabi kita dari pembukaan kota Mekah, perang Hunain berlaku, menang perang. Harta rampasan perang terlalu banyak, berpuluh-puluh ribu unta dengan kambing. Datang Abu Sufyan, ya Rasulullah, berilah saya unta. Dibagi 100 ekor. Nabi tak kedekut dalam hidup dia, bagi 1 ekor. Datang dia lagi minta 100, bagi lagi sampai 300. Ada orang sampai dapat 1000. Sifat pemurah jud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nak cari macam itu? Sebab itu kita disuruh supaya menjadi umat yang jud, pemurah. Kita muslimat dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa orang perempuan dipesan, tak dipesan orang lelaki? Pasal apa? Sebab memang ada dalam hadis Nabi pun sebut. Tapi saya kira sebabnya banyak orang perempuan dia jenis dia menyimpan duit ini. Kita ni kadang-kadang lelaki ni agak boros sikit. Perempuan mungkin tak, dia dapat lebih simpan, lepas lebih simpan. Lepas tu disuruh supaya mensedekahkan simpanan-simpanan tersebut. Ya Aisyah, kata Rasulullah, hai Aisyah, kalau datang ke rumah kamu orang minta sesuatu, jangan sampai dia balik kosong, tak ada apa. Beri dia apa yang ada pada kamu. Semogalah sedekah yang kau beri itu sitran laki minan nar, menjadi penghalang dinding kamu dari api neraka. Sebab itu pernah saya cerita, di mana selepas tu Nabi kita rasa dah umur dekat akhir, himpun bini dia 9 tu. Bila himpun bini oleh Nabi kita, saya ni tak lama dah nak pi. Nak pi ni matilah. Istilah kita pi tu. Kalau bini kita kata macam tu, mengamuk tak? Teriak tak? Tak lena tidur. Bini Rasulullah dah. Bila dibagi tahu, pakar semua bertanya, ya Rasulullah, kalau baginda meninggal lebih dahulu, siapa kira-kira kami ni paling awal meninggal dunia? Kami seronok iringi Rasulullah meninggal dunia. Bayang cintanya kepada Rasulullah. Kalau boleh izinkan oleh Islam masuk dalam kubur sana. Tapi tak diizinkan. Tapi hanya minta, siapa dari kalangan kami yang 9 ni paling awal mengiringi Rasulullah meninggal dunia? Dia ambil umur oleh Allah. Nabi mana dia tahu? Masalah mati di tangan Allah. Maka Nabi jawab, atwalukunna yadan, siapa yang panjang tangan dari kalangan kamu? Panjang tangan. Tak boleh diterjemah panjang tangan. Tak kena ukur tangan, sama je tangan ni. Sama saja tangan tu.
Tak boleh nak ukur apa maksud Rasulullah. Nabi pun tak jelaskan. Dia biar fikir oleh isteri-isteri dia. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Lepas Nabi kita meninggal dunia, maka Siti Aisyah bercerita dalam hadis, kami berkumpul dengan madu-madu saya, dia kata, terjemahkan hadis Nabi, kata panjang tangan, pakai ukur tangan kat tembok, coba tengok kat tembok, kata Siti Aisyah. Dia kata sama juga semua, tak ada yang panjang pun satu sama lain. Apa maksud Rasulullah kira-kira? Tak boleh diterjemah, tak boleh nampak lagi. Tahu-tahu pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, maka meninggal yang pertama kali isteri Nabi, Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu yang pertama kali meninggal. Selidik oleh isteri yang lain, pasal apa dia dianggap panjang tangan ni Zainab ni. Maka tahu-tahu selepas habis edah dengan Rasulullah SAW, maka dia mengambil upah, menyamak kulit unta, nyamak kulit kambing. Nyamak ni maknanya sama ada yang disembelih secara syar'i atau mati bangkai. Itu boleh kita ambil kulit lembu yang mati bangkit, kita ambil kulit dia, kita samak, bubuh benda-benda yang keras tu macam kapuk makan tu jemuk. Lepas kita jemuk basuh, boleh kita pakai tidur, boleh di tempat sembahyang, boleh kita jual, boleh buat jadi jadi kasut, jadi beg orang perempuan zaman sekarang ni, dibolehkan. Itu namanya samak. Itu kerja Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin. Tapi semua duit yang dia dapat tu letak di jalan Allah, bukan pakai makan. Bukan dia makan sebab sara hidup dia diperuntukkan khusus dah oleh Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin pada masa itu. Tapi duit yang diambil sedekah. Maka dia dianggap panjang tangan. Ini benda yang perlu kita lakukan. Tak boleh macam tu, tapi boleh mengiringi Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Dan itulah yang akan menjadi dinding daripada kita esok pada hari kiamat, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang ke-12 tinggal 2, iaitu haram sembahyang orang dahulu, melainkan mereka sembahyang tempat yang khusus. Bagi orang zaman Nabi Isa, tempat masjid dia, gereja dia, itu saja boleh tempat sembahyang. Bagi orang-orang Yahudi, Nabi Musa, khusus biara saja tempat sembahyang, tak boleh tempat lain. Berat. Kalau kita ada kat Alostar, contoh masjid kat Mentalun, contohnya, atau masjid kat sebelah Palabata, masjid Allah nak digan masjid, tu bayangkan. Kerana syarat sah sembahyang mesti masjid. Kalau ikut zaman sebelumnya, tengok waktu tinggal 10 minit, bagaimana nak kejar? Tak boleh sembahyang dalam kedai, tak boleh sembahyang dalam rumah, tak boleh sembahyang tepi pantai, tak boleh sembahyang tepi sungai, tak boleh sembahyang tak mana pun tak boleh, melainkan mesti di dalam gereja dia atau di dalam biara dia. Islam tidak. Di mana saja tempat kita ditemui oleh waktu, maka sempurna yusalli, kata Nabi, sembahyanglah kamu. Orang sedang di tengah laut, sedang mengair, contohnya sedang menangkap ikan, datang waktu sembahyang tengah laut. Orang sedang di tengah bedang, contohnya sedang tabuk padi, contohnya, atau mengambil padi, contohnya, tak ada nak pergi sembahyang kerana padi bila biak dia akan rusak, maka tengah-tengah bedang hadap kiblat, sembahyang, sah sembahyang. Mudahnya kita. Dalam kedai boleh sembahyang, dalam rumah boleh sembahyang. Di mana kita berada, yang penting syarat tempat itu bersih, sah sembahyang kita. Dulu tak boleh, mesti dalam gereja dia apa, mesti di dalam biara dia apa. Ini di antara bebanan berat umat dahulu. Dibuang bebanan itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab Nabi kita rahmatan lil alamin, jadi rahmat kepada umatnya. Ini satu keistimewaan kita. Yang terakhir ke-13, tahsisut taharah bil ma'i. Orang dulu tak boleh, bila mana tak ada ayat, tak boleh ganti dengan tangan. Kena cari ayat untuk pakai berwuduk, kena cari ayat untuk pakai mandi besar. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW, bila mana kita dah
Mai Nabi Muhammad tak ada ayat, cari situ cari sini, memang tak ada ayat, ataupun ada ayat tapi doktor kata kamu tak boleh pakai ayat. Kalau kau pakai ayat, penyakit yang ada pada diri kamu akan bertambah teruk. Serius penyakit kamu ni, maka boleh kita ganti dengan tayammum. Bayangkan keistimewaan Islam kepada kita para jamaah. Di mana susahnya? Tak ada susah. Kalau para jamaah ada ke hospital, gantung kaki yang aksiden, tak boleh bangkit, bayang, tidurlah bayang. Ni tak gantung macam tu sebulan, walah bayang. Apa cerita ni? Tuhan akan tanya itu, sebiji yang akan ditanya oleh, akan ditanggung pada hari kiamat. Kena ingat kita, jangan main. Kita punya mak, kita punya pak, jaga mak kita, jaga pak, bab sembahyang dia. Ni tak, ala pi letak orang Indon, jagalah. Yang saya ini tahu diri saya, pi jalan dengan bini, pi jalan dengan suami. Mak dia dengan orang. Kalau orang yang jaga sembahyang, alhamdulillah dia boleh peringat. Kalau dia tak sembahyang, nak peringat mak kita, nak peringat ayah kita, jauh sangatlah. Ini benda kita kena ingat. Salah satu ciri orang bakti kepada mak pak dia, apabila dia jaga sembahyang mak pak dia. Kalau dia tak jaga, itu ciri tanda orang yang durhaka kepada mak pak dia. Itu pandangan para ulama-ulama kita. Kena ingat dalam bab tersebut apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan insya-Allah akan kita sambung jam berapa dah? Setakat itulah kita baca pada Bismillah Ta'ala. InsyaAllah ada masa nanti kita sambung bagaimana ikram dan rahmatul khasah. Ini satu kitab ni yang dikarang oleh ayah daripada Syed Muhammad yang dulu datang ke Malaysia, yang sudah meninggal dunia. Dia punya kitab ni, istimewanya umat dengan masalah. Bila saya tengok kitab ni, Allah cantik. Kalau kita boleh baca, kita boleh faham, kita umat Islam boleh meningkatkan lagi kerja-kerja yang menyebabkan kita menjadi cantik, menjadi mulia. Sebab itu di antara benda yang sangat peringat diri saya para jamaah, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ala adullukum ala akhlaqi ala khairi akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Inginkah kamu nak bagi tahu, kata Nabi, sebaik-baik akhlak ahli dunia ni dan ahli akhirat itu 3 perkara, kata Nabi. Pertama di antaranya, antakwa man salamat, maafkan orang yang menzalimi kita, maafkan orang yang menganiaya kita. Jangan mudah balas dendam. Kita ni kadang-kadang bila salah orang balas dendam, tahu balas dendam aja. Ini kena ingat, maafkan orang yang mengharamkan, maafkan orang yang menganiaya. Yang kedua, a'ti man haramat, beri orang yang mengharamkan pertolongannya kepada kamu, bantuannya kepada kamu. Kalau orang pernah kita minta tolong, wahal ada benda yang kita minta tolong, kita tengok ada benda itu, dia tak bagi. Satu ketika dia minta tolong kepada kita, bagi dia, jangan balas dendam. Itu akhlak ahli dunia wal akhirah, kata Nabi. Dan yang ketiga, antasil man qata'at, hubungkan diri kamu dengan orang yang memutuskan hubungannya dengan kamu. Mungkin keluarga kita memutuskan hubungan dengan kita, jangan putuskan hubungannya dengan kita. Mungkin jiran memutuskan hubungannya dengan kita, jangan putuskan hubungannya dengan kita. Sebab itu dalam hadis Rasulullah, ada seorang jiran disakiti selalu oleh kawan dia. Disakiti, datang jumpa ya Rasulullah, jiran saya menyakiti saya. Sabar, kata Nabi. Datang lagi dia, ya Rasulullah, jiran saya menyakiti saya. Sabar, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi kata sabar. Keempat kali, kalau macam tu disakiti kamu, keluarkan semua barang dalam rumah, lombokkan tengah jalan orang yang lalu. Akhirnya dia keluarkan semua isi rumah dia, lombok tengah jalan. Orang pak lalu bertanya, apa ni berlaku ni? Maka dikatakan, jiran dia menyakiti dia. Maka semua orang yang lalu melaknat, mengutuk jiran itu. Akhirnya malu jiran tu, dia datang minta maaf, tolong orang tu masukkan barang susun balik dalam rumah dia, dan meminta maaf, tak akan buat dah. Itu
cara Rasulullah mengatasi orang yang pelak perangai dengan jiran ni. Kita taklah sampai tu, no. Jadi semoga kita boleh buat benda apa yang Rasulullah SAW katakan tadi, insya-Allah. Marilah sama-sama kita membaca Fatihah. Semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga mereka di dalam kubur disirami rahmat oleh Allah, dilapangkan kuburnya dengan berkat Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kedua, Fatihah kita hadiahkan kepada mungkin ada jamaah kita dalam yang mengaji di Mentala, Paksi yang sudah mendahului kita niatkan Fatihah kepada mereka. Juga yang pengasas Paksi, begitu juga Tuan Kuasa yang sudah mendahului kita, semoga mereka yang sudah meninggal dunia disirami rahmat oleh Allah, dilapangkan punya ampun kesilapan kesalahan mereka, letak bersenarai dengan orang-orang yang berjuang dalam Islam dengan berkat Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang ketiga, Fatihah kepada kita semua yang hadir. Semoga kita sehat walafiat, panjang umur, senantiasa Allah beri kepada kita hidayah taufik, istiqamah dalam melaksanakan tuntutan agama kita, anak-anak kita, cucu, cicit dan sebagainya yang mengaji, semoga mereka mendapat kejayaan dalam pelajaran dia, kejayaan amal ibadat, kejayaan dunia akhirat. Yang sudah bekerja, berkeluarga, semoga mereka mendapat kejayaan dalam kerjanya, kejayaan dalam berkeluarga, kekal dengan iman dan Islamnya. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan iman, semoga Allah berikan kita menjadi orang yang mati husnul khatimah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكر والذاكر والراضي الحمد المستغفر بس الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حمد المرسلين الهم الملائكة المقربين. اللهم لا دعنا بمقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاقرا إلا أغنيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الآخرة رضا ولا بالصلاة إلا قضيت وسد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا من بعد فرقا مباركا حسنا معصوما لا تجعل لنا فينا ولا من البعون شقيا ولا متن ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.